Nasib Abdul Latif di tangan Perdana Menteri. Kerana banjir, Najib gesa kaji semula projek Canal City. Perdana Menteri panas, arah semua menteri batalkan cuti. Rosmah luahkan perasaan di dalam mahkamah. Lepas serang Perdana Menteri, serang Menteri UMNO pula. Apa masalah bersatu? Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob digesa menyingkirkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Abdul Latif Ahmad daripada menguruskan hal ehwal bencana negara. Ketua Penerangan Putera Ashraf Rosli membuat desakan itu susulan kritikan terhadap cara Abdul Latif memimpin Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) dalam berdepan bah besar kali ini. Ini adalah perkara serius dan Putera menggesa pihak kerajaan terutama Perdana Menteri menggantikan menteri yang lebih proaktif bagi menangani isu bencana ini dengan lebih efektif, kerana ini bukan sahaja melibatkan harta benda dan pendapatan rakyat yang terjejas, malah ia melibatkan nyawa rakyat dan juga masa depan negara, katanya pada satu kenyataan. Ashraf berkata, musibah banjir bukanlah sesuatu yang baru, apatah lagi ketika tengkujuh pada hujung tahun. Maka Abdul Latif wajar memastikan NADMA sentiasa bersiap sedia menghadapi apa sahaja ancaman bencana. Kelewatan mengurus bencana banjir kali ini satu perkara yang amat memalukan. Menteri tidak perlu menyatakan apakah solusinya. Dengan kenyataan tersebut cukup melayakkan beliau letak jawatan kerana sudah ketandusan idea. Tegas Ashraf, sebagai seorang menteri yang berpengalaman dan sudah 6 penggal menjadi wakil rakyat, Abdul Latif sepatutnya tahu dan faham apakah tugasan dan fungsi portfolio yang dipegangnya, katanya dalam kenyataan. Abdul Latif dilaporkan berkata, dia tiada masalah untuk meletakkan jawatan susulan dakwaan NADMA gagal menguruskan hal ehwal banjir. Bagaimanapun soal Abdul Latif, adakah perkara itu akan menyelesaikan masalah? Bubarkan NADMA boleh, saya setuju. Saya letak jawatan pun boleh. Saya sudah 6 penggal jadi wakil rakyat, tiada masalah. Tapi apakah solusinya? Soalnya dalam wawancara dengan Sinar Harian. Dalam pada itu Putera melahirkan rasa kesal apabila aset-aset strategik mempunyai NADMA tidak digunakan apabila perlu. Kehilangan nyawa hampir 40 mangsa tidak sepatutnya berlaku jika pengarah koordinasi NADMA lebih peka dan bijak mengatur strategi menyelamat. Jika menteri tidak bijak, sewajarnya beliau mengambil pandangan daripada mereka yang lebih bijak seperti Angkatan Tentera Malaysia yang begitu pantas dalam menjalankan misi menyelamatkan mangsa banjir, katanya. Projek Canal City di Selangor yang dimulakan Kerajaan Barisan Nasional Negeri pada 2007 perlu dikaji semula susulan bencana banjir yang berlaku di Shah Alam dan kawasan lain hujung minggu lalu. Bekas Perdana Menteri Najib Razak berkata, projek berkenaan sudah diberikan peruntukan RM3 bilion dengan projek berkenaan mula dibina pada 2007 hingga 2009 namun tergendala selepas Kerajaan Pakatan Rakyat mengambil alih Selangor. Lalu projek tempatan air ini dibatalkan terus oleh Kerajaan Pakatan Selangor dengan alasan ianya tidak memberi manfaat besar bagi Selangor. Akhirnya tanah yang dikhususkan bagi projek ini dijual oleh Kerajaan Selangor dengan harga murah gila kepada pemaju 2 minggu sebelum PRU13, katanya dalam hantaran di Facebook. Katanya lokasi projek berkenaan berada di selatan Majlis Bandaraya Shah Alam iaitu sekitar Taman Seri Muda dan Kota Kemuning. Najib berkata, ia membabitkan pembinaan terusan air utama sepanjang 18 km berentasi daerah Klang hingga ke daerah Hulu Langat yang akan menghubungkan Sungai Klang dengan Sungai Langat dengan matlamat mengalihkan 30% air dari Sungai Klang ke Sungai Langat pada waktu puncak. Beberapa terusan sekunder juga akan dibina, katanya. Beliau berkata, selain itu juga akan membina beberapa takungan air yang amat besar seperti Horus yang menyimpan air yang akan menjadi sumber air bagi penduduk negeri itu. Jika terusan air ini dapat mengurangkan risiko banjir, di samping dapat menambah rizab air mentah Selangor. Namun saya rasa ada keperluan untuk mengkaji semula pelaksanaan projek ini, katanya. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengarahkan semua menteri membatalkan rancangan bercuti di luar negara bagi membantu mangsa banjir di beberapa negeri. Bagi menteri yang sedang berada di luar negara pula, beliau meminta mereka pulang segera ke tanah air untuk bersama membantu keluarga Malaysia yang dalam kesusahan. Kalau menteri yang belum bercuti dan sebagainya, saya minta menteri batalkan percutian masing-masing sehingga selesai masalah banjir ini, katanya dalam catatan di Facebook. Sementara itu, Ismail dipetik bernama sebagai mengumumkan kerajaan akan menyumbang RM10,000
kepada waris mangsa korban banjir. Ketika melawat mangsa banjir di Bentong, Pahang, katanya beliau akan mendapatkan senarai nama mangsa korban daripada Pusat Bencana Daerah bagi memastikan sumbangan itu disampaikan segera. Kita amat simpati dan sedih dengan apa yang berlaku dan kita akan beri sumbangan. Kita akan salurkan melalui pejabat daerah dan mereka akan salurkan kepada waris mangsa. Difahamkan kerajaan Pahang juga akan menyalurkan RM5,000 kepada waris mangsa terkorban, katanya selepas melawat mangsa banjir di Pusat Pembinaan Sementara Sekolah Kebangsaan Bukit Piatu di Bentong. Dalam pada itu, Ismail berkata kerajaan memperuntukkan RM50 juta kepada Pahang dan Selangor. Isteri bekas Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor hari ini sedikit beremosi, menangis dan meluahkan rasa kecewa terhadap pendakwaan rasuahnya yang dianggap satu konspirasi. Malah ketika sedang disoal balas oleh peguam bela, Rosmah meluahkan perasaannya dan apabila cuba ditenangkan, beliau meminta kebenaran daripada Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan untuk meneruskan percakapan. Yang Arif, bolehkah saya luahkan perasaan saya? Saya juga manusia biasa. Saya sebenarnya tidak faham bagaimana Datuk Rizal Mansor, bekas pembantunya, dilepaskan begitu sahaja oleh Jabatan Peguam Negara AGC yang ketika itu diterajui oleh Tan Sri Tommy Thomas. Saya sehingga hari ini tidak pernah buat sebarang pengakuan terhadap tuduhan-tuduhan terhadap saya kerana saya memang tidak melakukannya. Tetapi Rizal Mansor ini ada pengakuan terima RM500,000 dari Jepak Holdings, ada pergi umrah dengan keluarga, ada pergi bercuti dan sebagainya. Dia yang berjumpa dengan Jepak Holdings, tapi AGC bertindak tarik balik pertuduhan. Patutnya dia yang duduk di kandang bersalah. Dia yang sepatutnya didakwa, dituduh, bukannya saya, tetapi dia terlepas. Saya boleh dikenakan dakwaan yang tidak benar. Bayangkan perasaan saya yang Arif apabila dia lalu depan saya bebas begitu saja. Soalnya ketika prosiding di hadapan pendakwaan diketuai Datuk Seri Gopal Sri Ram, kata Rosmah, Rizal juga mempunyai pelbagai keburukan, termasuklah bercakap bohong dan bercita-cita besar dalam menyertai politik. Tetapi apa yang dikesalkan oleh Rosmah ialah apabila Rizal banyak menggunakan namanya sebagai pembantu khas sehingga menimbulkan rasa tidak senang dalam kalangan ahli politik. Kononnya beliau di belakang Rizal. Pernah sekali suami saya, Datuk Seri Najib Razak, balik rumah dan bertanya kepada saya adakah Rizal berminat untuk menjadi Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Kebangsaan. Suami saya kemudian memberikan amaran kepada saya. Rizal sedang mempergunakan nama saya untuk cita-cita politiknya. Ketika itu Ketua Pemuda Khairi Jamaluddin, beliau sendiri ingat saya minta Rizal bertanding, sedangkan saya langsung tidak tahu. Saya panggil Rizal dan beritahu dia jika dia berminat hendak jadi ahli politik dengan bertanding jadi Ketua Pemuda, bukan sahaja dia kena berhenti kerja, sebaliknya juga perlu ada wang yang banyak. Dengan kerja di JPM, gaji dia memang tidak seberapa untuk masuk politik. Rizal diam sahaja. Dia banyak guna nama saya untuk agenda dia. Orang lain pula segan hendak beritahu saya. Saya sendiri banyak kali bertanya kepada Datuk Azizah Abad, mana Rizal dapat duit pergi bercuti dengan kerap ke luar negara seperti Australia, umrah, satu keluarga dan macam-macam lagi, ujarnya. Rosmah ketika ini sedang membela dirinya atas pertuduhan meminta rasuah RM187.5 juta dan menerima RM6.5 juta berhubung projek pembekalan dan pemasangan tenaga solar hybrid di sekolah luar bandar di Sarawak. Beliau didakwa meminta suapan RM187.5 juta daripada pengarah urusan Jepak Holdings Sdn Bhd, Saidi Abang Samsudin, melalui pembantunya ketika itu sebagai dorongan untuk membantu syarikat itu mendapatkan projek solar menerusi rundingan terus dengan Kementerian Pendidikan. Selepas menasihati Perdana Menteri mengenai pengurusan banjir, Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan menjadikan Ketua UMNO Selangor Noh Omar dan Menteri Besar Amiruddin Syahari sasaran terbarunya. Saiful berkata, cukup menjengkelkan apabila seorang menteri dan menteri besar dari negeri sama bertelagah mengenai siapa yang menjadi pengerusi MKN negeri. Agak-agak, rakyat peduli ke siapa pengerusi? Apa faedah berebut jawatan kalau masalah rakyat masih belum selesai? Cuba ambil contoh daripada sebegitu banyak NGO dan orang awam yang berterusan membantu rakyat, katanya. Amiruddin memaklumkan beliau akan mempengerusikan MKN Selangor. Susulan itu, Noh yang dikatakan pengerusi MKN sejak November dikritik orang ramai kerana dilihat gagal menguruskan bencana banjir. Noh yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi menuduh Amiruddin tak faham tentang arahan MKN yang menetapkan Menteri Besar Selangor itu bertanggungjawab ke atas pengurusan bencana, manakala beliau bertanggungjawab mengenai keselamatan dan ketenteraman awam. Teguran terbuka Saiful terhadap Noh yang juga pengerusi UMNO Selangor dan Amiruddin dari PKR itu menyusul setelah pemimpin bersatu itu berkata Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob perlu lebih aktif mengetuai penyelarasan operasi bantuan banjir. Beliau berkata banjir adalah bencana besar dan tanggungjawab utama membantu rakyat mestilah diletakkan di atas bahu Perdana Menteri. Ismail juga naib Presiden UMNO. Dalam reaksi keras, pemimpin veteran UMNO Nazri Aziz
menyifatkan Wan Saiful sebagai bangang kerana cuba merendahkan kredibiliti Ismail. Beliau berkata, pengurusan banjir ialah tanggungjawab langsung Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Abdul Latif Ahmad. Latif ini daripada Bersatu. Dia ini Menteri Bersatu, Nazri mengingatkan dalam muatan di Facebook Wan Saiful.